Hai, nama saya Nur Arsyazani binti Abdul Rahman dari kumpulan 8. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang proses pengindeksan. Jadi di sini merupakan ahli kumpulan bagi kumpulan 8 iaitu saya, Auni, Aina, Syafiqah, Balkis, Humaira dan juga Nadia. Jadi saya akan terangkan tentang proses pengindeksan. Apa itu proses pengindeksan? Proses pengindeksan ni adalah kegiatan pendeskripsian isi dokumen dengan memilih istilah yang paling tepat bagi mewakili isi dokumen. Istilah-istilah yang dipilih tersebut kemudian disusun dalam suatu daftar yang disebut sebagai indeks. Indeks ialah perkataan yang dipilih untuk mewakili artikel atau dokumen atau apa sahaja sumber maklumat yang boleh membantu pembaca dan penyelidik mencari dan mendapatkan punca maklumat dengan cepat. Jadi apa tujuan pengindeksan ni? Tujuannya adalah bagi memudahkan pengguna menemukan informasi yang mereka cari. Dengan adanya indeks, pengguna tak perlu membaca seluruh dokumen untuk menemukan informasi yang mereka cari. Mereka hanya perlu mencari istilah yang mereka inginkan di indeks dan kemudian sistem akan mengarahkan mereka ke dokumen yang relevan dengannya. Seterusnya, saya akan menerangkan kepentingan pengindeksan dalam organisasi maklumat. Pertama, kebolehcapaian maklumat. Pengindeksan dalam perpustakaan membolehkan pengguna mencari sumber maklumat yang berkaitan dengan mudah. Menggunakan indeks yang teratur, pengguna boleh mencari buku, artikel atau bahan lain berdasarkan topik atau kategori tertentu. Seterusnya, kecekapan pencarian. Pengindeksan membantu meningkatkan kecekapan proses carian. Dengan menyusun senarai kata kunci, topik dan juga maklumat lain yang berkaitan, pengguna boleh menjimatkan masa mencari bahan yang mereka perlukan tanpa perlu menghabiskan masa mencari secara rawak sepanjang koleksi. Akhir sekali, organisasi dan pengurusan koleksi. Pengindeksan membantu dalam organisasi dan pengurusan koleksi perpustakaan. Dengan menyusun indeks yang baik, perpustakaan boleh mengumpulkan bahan mengikut kategori tertentu, menjadikannya lebih mudah untuk memahami dan mengurus koleksi mereka secara keseluruhan. Ia juga membantu perpustakaan dalam menyusun dan menambah baik koleksi mereka dari semasa ke semasa. Seterusnya, saya, Nadia Nadira, akan membentangkan tentang cabaran proses pengindeksan di perpustakaan. Cabaran yang pertama adalah terdapat kuantiti bahan yang terlalu banyak. Perpustakaan perlu mengendalikan sejumlah besar bahan yang menyebabkan kelewatan dalam pemprosesan dan pengindeksan. Seterusnya adalah sumber digital. Peralihan kepada sumber digital memperkenalkan cabaran baharu, termasuk kepada penciptaan metadata dalam bahan elektronik. Perpustakaan harus memastikan kebolehoperasian dan menyepadukan sumber digital dengan lancar dalam proses pengindeksan. Cabaran seterusnya adalah terdapat integrasi format yang berbeza. Perpustakaan menyimpan bahan dalam pelbagai jenis format dan mencipta sistem pengindeksan yang berfungsi merentasi format berbeza. Cabaran yang terakhir adalah jangkaan pengguna. Perpustakaan harus mengimbangi kemesraan pengguna dengan keperluan untuk melakukan proses pengindeksan dengan lebih terperinci. Maklum balas pengguna adalah penting untuk memperbaiki kelemahan sistem pengindeksan perpustakaan ke arah yang lebih baik. Seterusnya, proses pengindeksan dalam bidang perubatan, iaitu penggunaan informasi teknologi dalam pengurusan rekod perubatan. Ianya merupakan satu proses pengaliran, penyebaran, pemprosesan dan penyimpanan maklumat dalam satu bentuk yang lebih mudah. Ianya menggunakan komputer ataupun perisian di hospital untuk menyimpan, mengubah, memproses dan memindah rekod perubatan yang lebih sistematik. Ianya diklasifikasikan sebagai sulit kerana mengandungi maklumat peribadi pesakit, sejarah perawatan, ubat-ubatan dan sebagainya. Rekod pesakit juga diindeks mengikut digit nombor IC serta tahun mendapatkan rawatan. Antara kebaikan dan keperluannya adalah untuk menjaga maklumat pesakit daripada hilang, mewujudkan sistem yang lebih cekap dan sistematik, menjimatkan masa dan juga menjimatkan ruang penyimpanan. Seterusnya adalah pengindeksan dalam bidang kosmetik. Pengindeksan ini penting bagi memudahkan pengguna untuk mencari informasi dan yang diperlukan.
Kosmetik adalah salah satu bidang yang menggunakan pengindeksan. Produk kosmetik adalah bahan yang bertujuan untuk digunakan pada bahagian luaran tubuh manusia. Produk kosmetik mengandungi berbagai bahan yang boleh dikelaskan sebagai bahan semula jadi dan sintetik. Contoh bahan semula jadi yang dibenarkan dan sering digunakan dalam produk kosmetik adalah seperti ekstrak lidah buaya iaitu aloe vera, ekstrak penet ginseng, ekstrak tea tree, minyak lavender dan sebagainya. Walaupun begitu, terdapat juga sebahagian bahan semula jadi yang merupakan bahan terlarang dalam produk kosmetik seperti ekstrak ganja, cannabis, minyak lipia citriodora, ekstrak placenta manusia dan sebagainya. Produk kosmetik adalah dikawal di bawah Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984 dan Guideline for Control of Cosmetic Product in Malaysia. Justru itu, di Malaysia, setiap kosmetik yang dipasarkan perlu mendapatkan notifikasi kepada bahagian Regulatory Pharmaceutical Negara iaitu digelar sebagai NPRA dan mendapat kelulusan dari Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM. Berikut adalah langkah-langkah yang boleh digunakan kepada setiap pengguna untuk memudahkan sistem pencarian di mana para pengguna boleh menyemak status kosmetik melalui laman sesawang NPRA atau boleh mendapatkan apps tersebut di aplikasi App Store. Proses ini dapat memudahkan lagi setiap pengguna untuk mengenal pasti bahan digunakan dalam kosmetik tersebut. Sematkan boleh dibuat dengan menggunakan kriteria seperti berikut, iaitu nombor notifikasi, pemegang notifikasi, kandungan bahan, nama penghilang dan juga nama pengimport. Jika produk tersebut bernotifikasi, nama produk, nombor notifikasi, maklumat pemegang notifikasi akan diperolehi. Jika produk tersebut tidak bernotifikasi, no result found akan dipaparkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Siti Humaira binti Ibrahim dan saya ingin membentangkan tentang proses pengindeksan dalam bidang undang-undang. Proses pengindeksan dalam undang-undang melibatkan penyusunan dan pengkatalogan bahan undang-undang dengan cara yang sistematik dan boleh dicari. Proses ini adalah penting untuk penyelidikan undang-undang, membolehkan profesional undang-undang mencari dan mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan cekap. Di sini saya disediakan 3 poin. Yang pertama ialah pengenal pastian bahan undang-undang. Langkah pertama dalam pengindeksan undang-undang ialah mengenal pasti bahan undang-undang yang perlu diindeks. Ini termasuk statut, peraturan, kes undang-undang, sastra undang-undang dan dokumen undang-undang lain yang berkaitan. Di sini saya ingin menerangkan tentang maksudnya statut. Statut dalam konteks undang-undang merujuk kepada undang-undang yang diluluskan oleh badan perundangan seperti Badan Perundangan Negara atau negeri. Peraturan maksudnya ialah peraturan dan arahan yang diwujudkan oleh agensi pentadbiran untuk melaksanakan dan menguatkuasakan undang-undang yang digugat oleh Badan Perundangan. Dan seterusnya ialah sastra undang-undang. Ianya merujuk kepada kumpulan karya menulis yang meneroka, menganalisis dan membincangkan konsep, teori dan prinsip undang-undang. Ini termasuk buku, artikel, esei, ulasan dan bahan bertulis lain yang dihasilkan oleh sarjana undang-undang, pengamal dan pakar. Yang kedua ialah pengkategorian dan pengelasan. Bahan undang-undang dikategorikan dan dikelaskan berdasarkan perkara, bina kuasa dan kriteria lain yang berkaitan. Langkah ini melibatkan penempatan kata kunci, deskriptor dan klasifikasi untuk memastikan setiap dokumen undang-undang disusun dengan betul. Yang ketiga ialah penciptaan entry index. Entry index dibuat untuk setiap dokumen undang-undang menyelahkan maklumat penting seperti tajuk, pengarang, tarikh penerbitan, bidang kuasa, konsep undang-undang yang berkaitan. Untuk undang-undang kes ini, mungkin termaksud maklumat tentang pihak yang terlibat, isu undang-undang dan keputusan mahkamah. Di sini saya sertakan contoh indeks dalam undang-undang. Gambar di kiri ialah contoh peindeksan untuk undang-undang. Ianya terbahagi kepada beberapa bahagian. Di sebelah kanan pula, ianya disusun mengikut domestic law, EU law dan code. Ia disusun lagi dengan artikel,
perenggan dan muka surat. Dan di bawahnya pula ialah dokumen undang-undang. Ianya ada 4 rujukan dan merujuk kepada nama keluarga klien, perkara undang-undang, nombor perkara dan tarikh pengekalan. Kesimpulannya, perindeksan ialah proses menyusun dan mengkatalogkan maklumat untuk memudahkan perolehan semula yang cepat dan cekap. Dalam pelbagai bidang, termasuk pangkalan data, sistem perolehan maklumat dan undang-undang, perindeksan melibatkan penciptaan struktur seperti indeks atau indeks struktur ini mengandungi rujukan atau penunjuk ke lokasi data tertentu, menjadikannya lebih mudah untuk mencari, mengisi dan mendapatkan maklumat. Perindeksan meningkatkan prestasi dengan mengurangkan masa dan sumber yang diperlukan untuk mengakses data yang berkaitan, menyokong pelaksanaan pernyataan yang cekap dan memastikan akses tersusun kepada jumlah maklumat yang besar. Sekian, terima kasih daripada saya dan dari ahli kumpulan 8 juga.